Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Haji Zabidi, pengurusi Masjid Al-Mustaghfirin. Saya hormati para ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin, ibu ayah, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Taraqqi. Kita menyambung semula perbahasannya pada bait atau rangkap yang ke-174. Pada muka surat 46 dan bagi tulisan Rumi muka surat 47. Adab serta kaifiah bacaan bagi guru. Jika guru ingin mulakan bacaan hari Rabu, ambil jadi permulaan. Ini kita dah bahas pada bulan yang lalu berkaitan dengan komentar yang telah diberikan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad hafizahullah ta'ala, mufti India, berkaitan dengan pilihan yang lebih tepatnya adalah pada hari Isnin untuk dimulakan pengajian atau hari Khamis. Dan hari Rabu berlaku perbincangan yang panjang di kalangan para ulama, dan kita telah bahaskan tadi dengan panjang lebar, dan dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu telah kita sebutkan dan kita bacakan pada bulan yang lalu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kembali kepada perbahasan tersebut pada pengajian yang telah lepas. Baik, yang seterusnya, hadirlah ke majlis penuh persediaan. Ini amanah buatmu dari Tuhan. Jadi guru ketika mana ingin hadir ke majlis bersama dengan para muridnya untuk mengajar dan seumpamanya, maka perlulah guru tadi mempersiapkan terlebih dahulu dengan persediaan mengajar. Walaupun guru tadi telah menguasai bidang tadi dengan sebaiknya, tetapi ini dilakukan karena ianya adalah ibadah dan merupakan amanah seorang guru tadi dengan muridnya dan dengan ilmu yang telah dia pelajari. Para guru kami di Al-Azhar Al-Syarif mengamalkan perkara tersebut, dan pernah dilihat Al-Allamah Al-Mutakallim Syekh Mustafa Imran rahimahullahu ta'ala wa ra'ahu, ketika mana beliau ingin mengajar mantik di Madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Adawi, sikap beliau yang pertama, dia akan datang awal, lebih awal daripada para muridnya, dan kemudian dia akan membuka kitab dan membaca terlebih dahulu sebelum para murid datang. Ada seorang murid bertanya kepada beliau, Tuan Guru telah menghafal seluruh kitab tersebut dan mempelajari dan mengajarkan kitab tadi di Al-Azhar Al-Syarif selama hampir lebih daripada 30 ke 40 tahun. Jadi kenapa masih buka lagi buku? Masih lagi murajaah dulu sebelum majlis. Kata Syekh Mustafa Imran rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ya bunai, wahai anakku, kata beliau, ini ilmu ini adalah talabul ilmi ibadah, kata dia. Jadi ibadah ini apa ni, menuntut ilmu ini adalah ibadah kepada kami. Ai nahnu nata'abbadanallahu bil ilm. Jadi kami ini beribadah kepada Allah dengan ilmu. Jadi saya baca ni adalah kerana niat dengan ibadah. Niat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu amanah. Jadi kalau orang yang bersifat sedemikian, insya-Allah akan turun sikap tadi kepada para muridnya dengan perkara tersebut. Jadi tidaklah guru tadi
bercakap dengan sewenang-wenangnya dalam majlis. Jadi ini antara sikap sembrono yang diambil oleh sebahagian orang ketika mana hadir ke majlis tidak menyiapkan persediaan, dan kemudian dia akan bercakap apa saja yang dia inginkan, dan akhirnya manfaat kepada umat menjadi kurang, dan malah dia datang dan kemudian bercakap dengan apa sahaja yang ingin diucapkan, dan akhirnya jadi majlis tadi lebih kepada mengumpat dan mengata orang dan seumpamanya, dan itu tidak perlu kepada persediaan. Yang terlintas dalam kepala keluar semua benda. Walaupun yang mengajar tadi alim kabir, seorang yang telah bersiap dengan persiapan yang mantap dengan keilmuannya, walau di dadanya, walau ilmu tadi telah berada dalam dadanya, tetap juga dituntut kepadanya untuk dia murajaah terlebih dahulu karena beradab dengan ilmu dan ahlinya. Hadaplah ke khiblat ketika membaca, para guru adalah khiblat muridnya. Jadi kalau yang sebaiknya para guru mengajar dengan menghadap ke arah khiblat, dan jika berkemungkinan untuk melakukan sedemikian, dan para guru adalah khiblat muridnya. Jadi kalau kata sebahagian tempat diatur pengajiannya, tempat duduk mengajar guru di arah khiblat. Jadi kalau kita semayang macam sini khiblat, bila nak mengajar kena pindah pergi ke belakang. Jadi tok guru akan menghadap ke khiblat, anak murid menghadap ke guru. Tengok kapasiti lah, dan juga tengok dengan suasana dan kemampuan dalam masjid tersebut. Kita kadang buat macam tu kerana wayarnya payah nak sampai dan seumpamanya, menyebabkan kesukaran dengan perkara tadi. Tapi kalau boleh dilakukan dengan sedemikian, seperti sebahagian tempat, seperti di Al-Azhar Al-Syarif, di Arwiqah ataupun di ruak-ruak anjung-anjungnya dilakukan sedemikian. Pun begitu, tetap ada sebahagian tempat pengajian dalam Al-Azhar yang diajarkan dengan guru menghadap berlawanan kiblat dan murid menghadap ke arah kiblat. Al-Kulihan tidak ada masalah, dan yang kalau boleh diamalkan untuk sikap sendirian, yaitu waktu kita membaca bersendirian, sebaiknya untuk kita menghadap ke arah kiblat. Dan sekarang itu ada seorang murid, ada dua orang pelajar yang balik daripada tempat pengajian yang sama. Kemudian dilihat oleh para ulama di tempat tersebut, seorang murid ini umat tadi mendapatkan manfaat dengan ilmunya, manakala seorang lagi murid yang baru pulang daripada tempat pengajian tadi kurang manfaatnya. Maka bila dikaji dan diperlihatkan semula dengan apa yang telah rahsia yang mereka lakukan, murid yang mendapat manfaat ini, sikapnya ketika dia membaca kitab, dia akan menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke arah negeri tempat dia belajar. Manakala yang seorang lagi ketika membaca kitab, dia tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak menghadap ke arah negeri yang dia belajar. Kalau macam kami belajar di Al-Azhar di Mesir, kalau saya menghadap ke arah Kaabah, ke kiblah, maka secara automatik juga akan menghadap terus ke Al-Azhar. Sama dia punya jalanan dia sama. Sebab selepas Kaabah, selepas Makkah, Mesir selepas itu. Jadi kalau menghadap kiblat itu bermakna terus menghadap ke arah tempat tadi secara langsung. Jadi itu adalah adab yang sepatutnya diambil dan diberi perhatian oleh para penuntut ilmu, khususnya ketika mana mereka ingin murajaah dan melakukan rujukan kepada kitab yang telah mereka baca. Mulakanlah majlismu dengan basmalah serta salawat kepada Rasulullah. Ini mulakan bacaan ataupun majlismu tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah adalah nahtun, dipanggil ringkasan dalam bahasa Arab, serta salawat kepada Rasulullah, dan mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarahanmu jelaskanlah biar terang, jika murid masih kabur wajib pulang. Jadi syarahan para guru hendaklah dijelaskan biar jelas perbahasan tadi kepada para muridnya. Dan kalau murid jadi masih lagi kabur, iaitu masih lagi kurang memahami perbahasan tersebut dengan baik, maka wajib bagi guru tadi mengulang sekadar yang dia mampu untuk memberikan penjelasan kepada murid tersebut. Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan,
Salah seorang murid beliau adalah Al-Imam Rabi'. Al-Imam Rabi' Al-Gizi radhiyallahu ta'ala anhu adalah murid beliau yang, ini Rabi' Al-Muradi, salah seorang murid beliau yang sangat lambat fahamnya. Al-Imam Rabi' kata beliau, saya ini orang yang lambat faham. Waktu mengaji, lambat faham. Al-Imam Syafi'i pernah mengulang satu masalah dalam pengajian beliau sebanyak beberapa kali dan tetap Al-Imam Rabi' tidak faham. Akhirnya beliau malu dan keluar perlahan daripada majlis. Dan dia sedih kerana tidak memahami masalah tersebut. Dan bila dia keluar, dia sampai duduk di tepi jalan, Al-Imam Syafi'i balik daripada masjid, jumpa beliau di tepi jalan. Al-Imam Syafi'i tanya, faham tak tadi masalah? Kita tak faham. Syafi'i kata, jom balik rumah. Balik rumah pula. Di rumah Imam Syafi'i diulang lagi masail tersebut, masalah tadi, sehingga 40 kali kata Al-Imam Rabi'. Al-Imam Rabi' kata Imam Syafi'i ulang perbahasan masalah tadi selama banyak 40 kali. Bukan senang lah. Dia bagi pedagogi ataupun cara mengajar seorang guru yang luar biasa. Kita boleh terang pada murid kita sekat 3 kali je. Masuk kali yang keempat, kita nak cakap lah. Kalau tak faham, orang boleh ulang dan bagi, dia tak akan ulang dengan ulangan yang sama. Pengulangan yang kedua akan berbeza sikit pada pengulangan pertama. Dia akan mungkin lebih jelas ataupun diberikan dengan masail atau contoh yang lain. Masuk kali yang ketiga, dia akan perincikan lagi. Pun kalau tak faham juga kali ketiga, masuk kali keempat, dia akan mula main perasaan nak marah ataupun dia kata minta doa lah pada Allah Ta'ala, moga kamu faham nanti. Lepas tu kata Imam Syafi'i kepada Imam Rabi', kalaulah, wahai Rabi', dia kata, kalaulah aku boleh beri kamu ni minum ilmu tu, aku akan tuang dalam dengan tuangan ilmu. Maksudnya Al-Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu menjadi orang yang alim setelah itu, dan salah seorang daripada penukil mazhab Al-Imam Syafi'i ataupun mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, ashabil wujuh. Bukan senang ashabil wujuh, bukan senang mendapatkan peringkat tersebut. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dengan banyaknya tulisan beliau, dengan keluasan ilmunya beliau, tetap beliau tidak mencapai peringkat ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Imam Rabi' ashabul wujuh. Ajib, jadi ini bawah sikit pada mujtahid mutlak. Jadi bila mana Al-Imam Rabi' radhiyallahu anhu telah menjadi a'immah ataupun di kalangan para a'immah yang kibar, yang besar, maka beliau mengatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala kepada Al-Imam Syafi'i, kerana sabarnya beliau, aku menjadi seperti yang berlaku sekarang. Ini sabarnya guru menyebabkan seorang murid tadi boleh menjadi seseorang yang luar biasa pada masa akan datang. Jadi syarahan daripada guru hendaklah jelas. Nah, jika murid masih kabur, wajib ulang. Maka wajiblah diulang semula pengajian tersebut dan diterangkan. Dan kalau tidak mampu juga difahamkan pada murid tadi, maka murid tersebut perlulah membanyakkan doa kepada Allah dan kemudian merujuk semula kepada pengajian yang ataupun dengan teman-temannya yang mungkin pada waktu itu dia lebih kurang segan dibandingkan dengan ketika gurunya menerangkan dan menjelaskan kepadanya. Jelaskan maksud matan yang disyarahkan, jika punya kesulitan permudahkan. Jadi ini kalau pengajian di pondok ataupun di tempat pengajian yang berbentuk tradisional, jadi kita ada kitab yang berbentuk matan. Matan adalah kitab yang disusun oleh para ulama mengikut kepada peringkat yang ditetapkan oleh jamaah tadris, iaitu jamaah para ulama yang mengajarkan ilmu. Mereka akan susun kitab mengikut kepada peringkat yang tertentu. Ada peringkat permulaan dipanggil mubtadi, ada peringkat pertengahan dipanggil mutawassit, ada peringkat yang pengakhiran dipanggil muntahi. Jadi peringkat yang mubtadi, apa makna mubtadi? Mubtadi maknanya adalah man la yastati' an yatasawwar masail. Itu makna mubtadi. Itu orang yang tidak mampu menggambarkan. Dia tak boleh nak gambar. Kosong maksudnya. Ini dipanggil mubtadi. Faham? Jadi kalau kita mengaji nahwu, contohnya bahasa Arab, tata bahasa Arab, masuk-masuk tak tahu apa dia marfu', apa dia fa'il, apa dia maf'ul, apa dia mansub, apa dia majrur, apa dia harfu jar, tak tahu apa. Kalau yang saya sebut ni, dia pun tak tahu apa tu, dia tak tahu apa.
Maksudnya tak tahu apa. Kalau dia tengok apa benda tu. Itu istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tata bahasa Arab. Kalau buka dalam mustalah hadis, jumpa al-aziz. Apa dia hadis aziz? Apa dia hadis munqati'? Apa hadis maqtu'? Apa hadis mursal? Apa hadis yang mausul? Apa hadis sahih? Apa beza dengan hasan? Apa beza dengan dhaif? Apa hasan li zatih? Apa sahih li zatih? Tak ada gambaran. Kosong. Maka orang yang masuk mula mengaji dan dia kosong, tidak mampu menggambarkan masail, dipanggil mubtadi. Bila dia dah mampu gambarkan masail, sebab tu para ulama menyusun kitab mengikut kepada susunan kitab. Dia bukan kita masuk terus mengaji apa sahaja yang kita nak mengaji. Tak. Itu akan menyebabkan kerosakan kepada penuntut ilmu. Itu kitab yang disusun oleh para ulama dalam madrasah tradisi ini. Dia akan ada kitab yang berbentuk tadris dan ada kitab yang hanya makruah, yang dibaca sahaja, tidak dipelajari. Di kesilapan besar di kalangan kita bila mana dianggap semua kitab boleh dipelajari. Ada kitab yang tidak sesuai dipelajari. Dia hanya untuk rujukan dan bacaan sahaja, tidak dipelajari. Fathul Bari contohnya adalah kitab yang digunakan untuk meraja' bacaan, bukan untuk dipelajari. Karena kalau madrasah dibuka kitab Fathul Bari baca, maknanya murid ni dia kena duduk dekat-dekat 300 tahun. InsyaAllah, baru habis kitab. Kata macam mana 300 tahun? Baca kalau sehari 5 minit, 2-3 line. Ada kalau kuasai sungguh tak apa. Masalah dia, Maitan Baiquni tak selesai lagi. Hak tadi yang kita sebut istilah-istilah musalah hadis pun dia pening. Lepas tu nak buka Fathul Bari, nak baca kitab Al-Imam Qadhi Khudah, Syekhul Islam, Amirul Mu'minin Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jahit, tak akan mampu baca. Dan tu akan buang masa sebenarnya. Dia akan buang masa murid tersebut. Lepas tu ada beberapa kitab yang disusun oleh ulama. Yang peringkatnya mubtadi, matan apa dia kena baca. Kalau peringkatnya mutawassit, matan apa dia nak kena baca. Kalau peringkatnya muntahi, matan apa nak kena baca. Dan setiap bidang ada pembahagian tersebut. Nahwu ada pembahagian dia. Saraf ada pembahagian dia. Mantik ada pembahagian dia. Balaghah ada pembahagian dia. Sirah ada pembahagian dia. Fiqh ada pembahagian dia. Fiqh pula ada mazhab yang 4. Fiqh 4, mazhab 4. Mazhab Syafi'i nak baca kitab apa yang permulaan, pertengahan baca kitab apa, pengakhiran nak baca kitab apa. Tamam? Dan setiap orang panggil bidang ilmu di dalam Islam khususnya dipelajari ilmu-ilmu tersebut sekurang-kurangnya satu marhalah itu akan dipelajari 3 buah kitab. Sekurang-kurangnya satu marhalah 3 buah kitab. Maknanya 3 marhalah, mutawassit, mubtadi, mutawassit, muntahi, akan dihabiskan lebih kurang 9 buah kitab akan dihabiskan. Dan berapa masa diperlukan untuk dihabiskan ke semua marhalah tersebut? Sekurang-kurangnya 12 tahun. 12 tahun baru sampai peringkat yang muntahi. Untuk sampai peringkat yang muntahi. Dan kadang ada orang ni mengaji sampai 4 tahun, 5 tahun masih mubtadi lagi. Masih peringkat yang pertengahan pada permulaan pada ilmu. Masih tidak naik yang seterusnya. Itu dah berapa tahun? 5 tahun mengaji. Dia kena tambah lagi berapa tahun lagi untuk disempurnakan pengajian peringkat mutawassit dan muntahi. Mutawassit apa dia? Tadi mubtadi maksudnya man la yastati' an yatasawwar masail. Kosong maksudnya. Dia tidak mampu menggambarkan masail. Yang kedua, mutawassit maknanya man yastati' an yatasawwar masail. Dia mampu dah tasawwur masail. Walakin la yastati' an ya'tiya bid dalil. Tapi dia tak mampu datangkan dengan dalil. Dia hanya boleh gambarkan masail tetapi dia tidak mampu datang dengan dalil. Maka ini peringkat yang pertengahan. Dan kemudian yang ketiga, peringkat yang terakhir muntahi, peringkat tinggi, maka disebut man yastati' an yatasawwar masail wa yastati'u an ya'tiya bid dalil. Kalau dalam akidah tambah satu lagi sifat. Apa dia? Wa yadfa' asy-syubah, dan mampu untuk mempertahankan syubhat ataupun mampu untuk menolak syubhat. Menolak syubhat yang didatangkan dalam ilmu tersebut. Sebab tu kalau kita baca kitab hasyiah para a'immah, apa dia hasyiah? Dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasyiah. Kalau matan, ringkasan kepada
kalimah-kalimah yang disusun oleh para ulama tadi dengan bahasa yang ringkas dan padat. Syarah adalah syarahan kepada matan. Macam kita baca kitab Matan Abi Syuja', karangan Al-Imam Qadhi Abi Syuja' radhiyallahu anhu. Matan Abi Syuja' nipih kitab dia, kecil saja kitab dia, yang mengumpulkan keseluruhan perbahasan dalam mazhab Imam Syafi'i secara ringkas kepada mubtadi. Kemudian naik peringkat yang seterusnya, nama kitabnya Fathul Qaribul Mujib, syarah kepada Matan Abi Syuja'. Contoh, dia akan syarahkan balik kalimah-kalimah yang digunakan oleh Imam Abi Syuja' dan bagaimana memahami masail tersebut, dan adakah ada pandangan yang lebih kuat daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Abi Syuja'. Akan ditulis oleh Imam Ibnul Qasim radhiyallahu ta'ala anhu Al-Ghazi. Kemudian ada hasyiahnya, hasyiahnya Al-Imam An-Nabrawi, hasyiahnya Al-Imam Al-Bajuri, hasyiahnya Al-Imam Al-Mudabri, hasyiahnya Al-Imam Al-Birmawi radhiyallahu anhu. Ada banyak hasyiah dia, tapi hasyiah yang terbaik adalah hasyiah Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, yang lebih mendalam lagi perbahasannya. Dikeluarkan sir, rahsia daripada syarahat tersebut, dan bagaimana memahami masail tadi berdasarkan kepada apa yang telah beliau komentarkan dan beliau rujuk daripada kitab yang lebih banyak daripada itu. Tamam? Jadi hasyiah lebih besar, syarah kecil sedikit, maka matan paling kecil. Tamam? Sebab tu kata ulama, siapa yang boleh mensyarahkan terus daripada matan, naknya orang ni yang paling padu sekali. Sebab apa? Sebab dia dah ambil semua dah sekali dengan hasyiah-hasyiah sekali. Dia syarah matan saja. Atau mengajak baca matan saja. Dia tak baca syarah dengan tak baca hasyiah, tapi dia boleh syarah macam baca kitab-kitab syarah. Maka ni orang yang telah menguasai mazhab dengan baik. Tamam? Jadi syarah kepada matan, hasyiah syarah kepada syarah. Faham tak? Matan paling ringkas, syarah kepada matan, hasyiah syarah kepada syarah. Itu cara susunan. Kemudian dia ada lagi ta'liq dan seumpamanya tu istilah-istilah yang digunakan dalam pengajian kitab, yang kalau kita mengaji kita akan jumpa lah kitab-kitab yang tersebut. Jadi lepas ni kalau jumpa kitab hasyiah Al-Imam Al-Bajuri, apa dia hasyiah ni? Oh, hasyiah ni maknanya syarah kepada syarah. Jadi dia ada syarah kitab mana-mana lah ni. Kitab apa? Kita tengok balik lah kitab apa yang dia syarah. Biasanya akan ditulis di depan kitab tersebut. Tamam? Jelaskan maksud matan yang disyarahkan. Jika punya kesulitan, permudahkan. Jadi hendaklah guru tadi menjelaskan maksud matan yang disyarahkan oleh di dalam kitab tersebut, dan kemudian kalaulah punya kesulitan terhadap kitab tadi, maka permudahkanlah syarahan tadi kepada para murid. Jika dhamirnya berbilang, kembalikan. Ini bukti mengertinya atau bukan. Jadi kalau dalam kitab tadi ada dhamir, ini kata ulama, laula dhamir la fahimal hamir. Kalau tak kerana dhamir, hamir ataupun keldai pun faham kitab, insya-Allah. Laula dhamir la fahimal hamir. Kalau tak kerana dhamir dalam kitab, maka himar pun faham kitab. Jadi dhamir itulah yang nak kita jadi tahu kata orang ni reti baca kitab ke tidak reti baca kitab. Jangan. Atau tak mana dia punya fa'il dia, tak mana dia punya maf'ul dia. Contoh kalau dibaca ni, yang bagi li talibil ilmi an ya'taniya bi tahsilil kutubi al muhtaji ilaiha ma amkanahu ilaiha. Ha kembali kepada mana? Ma amkanahu, hu kembali kepada mana? Tamam. Syira'an wa illa fa ijaratan aw 'ariyatan li'annaha alatu tahsili wa la yaj'alu tahsilaha wa kasrataha hadzahu min al-'ilmi wa jam'aha nasibahu min al-fahmi kama yaf'aluhu katsirun min al-muntahilina al-fiqhi wal hadithi. Jadi kalau ada dhamir dalam tu, dhamir ha, hu, dalam fi'il ada dia punya fa'ilnya, kembali kepada mana? Yang tu perlu kepada pengajian dalam ilmu nahwu. Jadi kalau kata orang ni reti, dia akan boleh kembalikan semula dhamir tadi kepada tempatnya. Kalau kata dia tidak reti, maka kita boleh tengok dan tahu kata orang ni sebenarnya tidak reti, tapi buat-buat reti.
Faham? Lepas tu senang pakai macam Tok Guru, senang. Nak baca macam Tok Guru susah tu. Pakai semua boleh. Pakai serban, pakai jubah dua lapis, bubuh selempang pula dekat bau. Selempang pula ada 5, 3 dalam satu dekat bau, 3 lagi dekat kedai. Taklah kereta satu, lipat pula balut dekat pinggang. Dia lagi macam-macam lah. Kira kemah lah. Cincin saja pun 2 kilo kalau pakai. Main duk lah. Masya Allah, tabarakallah. Baca kitab terabak aduk, tak tahu mana tak apa. Tahu kata ada jahil. Ini jahil orang. Tamam. Jadi kalau kata orang panggil apa, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, kita pernah cerita sebelum ni kan, duduk dalam majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki mai tanya soal, bukan dia, alim seorang. Imam Abu Hanifah dah lenguh kaki dah, nak lunjuk kaki dia dalam majlis tersebut. Tapi tengok depan ada seorang yang pakai serban besar. Jadi dia pun segan nak lunjuk kaki ni, sebab takut lagi hak depan ni alim kabir. Maka dah habis selesai majlis, ditanya kepada orang tadi, ada apa-apa soalan nak tanya? Lepas tu Syekh Imam Abu Hanifah pun tengok dekat Syekh tadi. Kata, Syekh, ada soal? Ada soal? Kata, ya, saya ada soalan. Tadi bincang masalah berkait dengan masuk waktu buka puasa adalah dengan terbenam matahari. Kemudian dia pun tanya, dia kata, wahai Imam, saya nak tanya soalan. Kalaulah malam dah masuk, tapi matahari tak tenggelam lagi, itu macam mana nak buat? Dia kata, Imam Hanifah kata, elok, lunjuk kaki terus waktu tu juga. Malam dah masuk, matahari tak tenggelam. Hebat ni dia. Ni soalan hebat. Lunjuk kaki terus waktu tu juga. Tahu kata jahil. Baik. Kita ada orang tanya pula, kita. Tapi Ustaz, memang ada negeri yang memang matahari tak tenggelam-tenggelam, tapi mereka dah buka puasa dah. Tu macam mana pula? Tu kan soalan. Tu tetap siang lagi, tuan-tuan. Tu tak pergi malam tu. Boleh faham ni? Tu masih siang. Tapi habis tu dah buka puasa. Apa tak buka puasa mati dah, cik weh. 21 jam, 22 jam matahari tu ada depan mata. Ada yang 6 bulan matahari tak tenggelam-tenggelam. Ada tempat yang mana matahari tak tenggelam 6 bulan contohnya, atau 3 bulan. Kena pula bulan Ramadan waktu tu. Habis tu tak buka puasa dia. Sebab tu kata ulama kena tengok balik dengan negeri yang paling hampir dengan dia. Tak ada seorang pun kata tu malam. Semua orang kata tu siang. Faham? Bukan perbincangan dia tu. Perbincangan dia, masalah dia nak buka puasa bila? Nak kena tengok negeri yang hampir dengan dia. Ataupun tengok waktu di Mekah. Dan seumpamanya berlaku perbincangan di kalangan para fuqaha. Tapi tak ada pun seorang pergi kata dia telah malam pada waktu tu. Malam kok mana matahari tu ada lagi? Siang lah. Boleh? Yang jadi Imam Hanifah pergi lunjuk kaki tu, kawan tu tanya, malam dah ada, tapi matahari tak tenggelam. Tu pelik tu. Lepas tu Imam Hanifah lunjuk kaki pada waktu tersebut. Boleh faham? Faham tak? Jika dhamirnya berbilang, kembalikan, ini bukti mengertinya atau bukan. Betulkan bacaan juga i'rabnya. Jika benar i'rab, benarlah maksudnya. Ini kalau pengajian dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab lama, dipelajari dengan bentuk begitu. Jadi baca kitab Arab, tamam, dan kemudian dibetulkan i'rabnya dan dibetulkan dia punya bacaannya. Karena betul i'rab, idza sahha al-i'rab sahha al-ma'na, wa idza sahha al-ma'na sahha al-i'rab. Boleh dua-dua. Tamam? Kalau sah i'rab, sahlah makna dia. Kalau sah makna, sahlah i'rab dia. Tengok dua-dua pun boleh, tidak ada masalah. Tamam? Lepas tu kata ulama, al-i'rab far'un 'anil ma'na. Al-i'rab far'un 'anil ma'na. I'rab adalah furu' daripada makna. Jadi maknanya, para ulama ketika nak membaca, mereka akan meletakkan makna dulu, baru i'rab. Baru baris tu boleh diletak, insya-Allah. Jadi kita berhenti azan dulu, kemudian kita sambung kembali, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حديث سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وعسى مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung bacaan. Betulkan bacaan juga i'rabnya, jika benar i'rab benarlah maksudnya. Ini berkaitan dengan bacaan kitab Arab lah khususnya. Itu juga kalau kitab Jawi pun sebenarnya pun berkait juga dengan i'rab. Sekali lagi para ulama kita yang terdahulu, Syekh Daud Fatani dan seumpamanya, ketika mereka menterjemahkan nukilan mereka daripada kitab-kitab fiqh dalam bahasa Arab, masih mereka meraihkan dengan i'rabnya bahasa Arab, dan orang yang ingin membacanya pun perlu mengetahui cara i'rabnya tersebut. Zaman ini ramai orang yang mendakwa rupanya mubtada khabar tidak beza. Jadi kata ramai ini, zaman ramai orang yang mendakwa, dakwa jadi guru, dakwa jadi tuan guru, syekh, apa dia lagi, bapa, apa dia lagi, apa saja, buhlah gelaran apa pun. Nah, tu rupanya mubtada khabar pun tak boleh nak beza. Jam, mubtada khabar tak boleh nak beza. Baca kitab pun baris tunggang terbalik. Macam mana orang tadi boleh mengaku sebagai seorang yang menguasai ilmu? Tamam? Itu kata Nabi SAW dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata al-Imam Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu, di antara bentuk menipu kepada Nabi adalah membaca hadis dengan barisnya tidak kena. Jadi bahaya no. Jangan pandai-pandai dia betul baris dalam hadis kalau kata kita bukan ahlinya. Ya, kalau kata ahli tak apa, tak ada masalah ni. Baris betul dah. Pi betul pula baris hak betul. Jam.
Ni dia panggil buat pala. Ni dia buat pala ni letih. Buat pala ni letih. Pakat pandai-pandai duk pi nak pi rubah, nak abang kata kemah lah. Konon-konon kitab salah baris. Padahal yang salah tu dia. Kalau baris salah sungguh tak apa, dalam salah diperbetulkan. Memang perlu pun diperbetulkan. Karena kemungkinan berlaku kesilapan dalam cetakan tadi adalah biasa. Karena tidak ada yang sempurna melainkan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berlaku kesilapan dalam baris dan seumpamanya itu biasa. Tapi kalau perkara yang basic dalam pengajian bahasa Arab contohnya, tapi Arabnya pun salah, maka ketika tadi ianya luar biasa. Luar biasa lah bagi orang yang mempelajari, dan bila tengok maka ni luar biasa kata. Berpakaian bagai guru itu mudah, mengajar seperti guru itu susah. Nak pakai macam tok guru senang, macam kita sebut tadi. Tapi bila nak bercakap maka perlu kepada keilmuan, dan ketika baca kitab perlu kepada ilmu. Maka itu tak boleh dibuat-buat, dan itu bukan dengan satu malam. Kita bukan Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu ardah. Kita bukan Imam Al-Mahdi, dan kita bukannya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi oleh Allah dengan ilmu. Ada di kalangan mereka yang mendapatkan sedemikian, tetapi mereka tidak meninggalkan dengan jalan mempelajari ilmu. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, syaikhul masyayikhina, guru kepada para guru kami, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pernah mengadu kepada ayahanda beliau, Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghumari, Sultani Al-Awliya di Maghrib, mengadu tentang pengajian beliau yang beliau jadi malah disebabkan kerana payah faham. Kata dia malah nak mengaji, dia kata. Maka kata Al-Imam Muhammad Al-Ghumari kepada anaknya Sidi Abdullah, ya bunai, al-ilmu matmunun lana, kata dia. Ini kalam yang kabir. Kata Imam Muhammad Al-Ghumari kepada anaknya, ya Abdullah, ya bunai, al-ilmu madmunun lana, wahai anakku yang tercinta, ilmu itu dijamin kepada kita, dijamin kepada keluarga kita. Karena mereka keluarganya Nabi SAW, ahli bait. Ilmu ni dijamin kepada kita. Dijamin maknanya apa dia? Maknanya kamu mengaji sikit, kamu tak mengaji pun boleh jadi alim, boleh, tidak masalah. Walakin kata Syekh, quz bil asbab, ambil dengan sebab, pergi mengaji pun gitu, walaupun ilmu telah dijamin. Kata Sidi Abdullah, Sidi Muhammad Al-Ghumari pun tetap dia suruh anak dia pergi mengaji. Dihantar anaknya ke Mesir mempelajari ilmu, dan duduk dengan abangnya Sidi Ahmad Al-Ghumari, dan menghadiri majlis dengan para guru di sana seperti Syekh Baqit Muti'i dan seumpamanya. Jadi mereka mengaji dengan para guru pada ketika tersebut sehingga tabahhar, dan jadi luas dalam ilmu mereka dan menjadi lautan ilmu. Pun begitu kena mengaji maksudnya. Ini orang yang pun ada orang panggil apa, keturunan para guru, para ulama dan seumpamanya, tidak akan mendapatkan kemuliaan tadi dengan hanya sekadar menumpang kemuliaan daripada ayahanda kita sahaja. Ayah kita tok guru, duk bangga dengan ayah, dengan tok wan kita tok guru. Kalau kita tak mengaji macam tok guru tadi, maka tak perlu sebut pun lebih baik, kerana memalukan. Kerana kita tidak mengikut jalannya dia. Patah lagi kalau kata duduk di tempat pengajian, paling pemalah dia. Tu hebatlah. Tapi anak tok guru, cucu tok guru, duk bangga aja, habaq kata saya cucu tok guru, saya anak tok guru, tapi mengaji malah. Maka ketika tersebut tidak perlu dibanggakan, dan perlu dia malu pada ketika tersebut dengan sikapnya tersebut. Karena apa? Karena tak sepatutnya dilakukan sedemikian. Tamam? Kalau berbangga dengan jalan tersebut, maka itu kerosakan sebenarnya. Patutnya dia kena ambil jalan tadi untuk dia menjaga dirinya dengan melakukan sesuatu yang seperti ayah dia dan tok wannya dan juga datuk neneknya dulu yang alim. Kena jalankan balik dengan jalanan tersebut. Gitu. Berpakaian bagai guru itu mudah, mengajar seperti guru itu susah. Wahai anak muda, jangan gopoh-gapah, belajarlah biar lama dan berbarakah. Tamam? Anak muda jangan gopoh-gapah. Tenang dulu. Jangan kalut sebelum sampai masa. Belajar biar lama dan barakah, dan biar dapat barakah. Kenapa? Karena man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Sesiapa yang sibuk ataupun yang tergopoh-gapah sebelum sampai masanya, maka diharamkan ketika sampai masanya. Arak
Kalau dijadikan daripada jus, tamam, mengikut kepada prosesnya, maka waktu jadi arak haram, bila jadi cuka halal balik. Jus jadi arak, jadi cuka halal. Cuka tadi dimakan, kenapa? Karena mengikut proses yang sepatutnya. Tetapi ketika jus tadi, waktu jadi arak, diletakkan dengan bahan yang mempercepatkan prosesnya menjadi cuka, maka ketika itu cuka tadi akan jadi haram. Kenapa? Karena man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Diharamkan ketika sampai masanya. Waktu jadi cuka pun haram makan juga. Kenapa? Karena telah diletakkan dengan bahan untuk mempercepatkan prosesnya sebelum sampai masanya. Tamam? Jadi tak boleh nak makan. Orang tak boleh ambil manfaat. Walaupun cuka tadi pada sudut kita di sini, kalau kata kita sebut dalam hukum fikih, cuka kan halal. Ya halal ketika mana mengikut prosesnya. Ini tak ikut proses, tidak halal. Macam tu juga dengan menuntut ilmu. Kalau sebelum sampai masa, orang bercakap, dia pun nak cakap juga. Nah, patutnya yang bagi fatwa para ulama. Nah, tapi yang nak bagi fatwa lah ni dah TikToker. Duduk dalam TikTok bagi fatwa. Cerita semua, benda semua dia nak cakap. Hati-hati. Nah, kena takut dengan Allah. Kena malu sebenarnya. Kena malu sebenarnya, kena sedar diri. Dia masalah bila hilang kesedaran diri ni, orang gila ya, faham? Dia yang hilang kesedaran diri ni orang gila. Jadi maknanya yang tak sedar diri, ngajak, buat-buat konon-konon nak mengajak. Baca kitab pun tak selesai, mengaji pun tak habis lagi. Dan juga mengaji sampai bila takkan habis. Mengaji sampai bila takkan habis. Cuma tidak sampai masanya lagi. Sabar dulu. Tenang dulu. Idfin wujudaka fi ardil qubul. Fama nabata bima lam yudfan la yatimmu natajuh. Tanam kedudukan kamu tadi di dalam tanah yang rendah. Fama nabata bima lam yudfan, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dengan tanaman yang lengkap, yang bagus, la yatimmu natajuh, tidak akan sempurna dia punya natijahnya, tidak akan sempurna dia punya kejadiannya. Macam tu Al-Imam Ibnu Athaillah sebut awal lagi. Jadi kena idfin wujudak. Tanam dulu dalam tanah kerendahan. Rendahkan diri dulu. Mengaji dulu sungguh-sungguh. Tak perlu kalut untuk bercakap. Dan tak perlu bimbang. Sampai masa akan ada umat yang kita akan perlu berdakwah kepada mereka. Tak payah duk bimbang lah. Kata kalau saya mengaji lama-lama, sagi kita tengok kiamat, tak ada nak dakwah. Disuruh mengaji. Nabi kata tuntut ilmu. Tuntut ilmu dulu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Baik, tak apalah. Kalau kata nak guna ayat tadi untuk kamu balik inzar kepada kaum kamu. Tapi tafaqquh dulu dalam agama dengan makna tafaqquh yang sebenar. Berapa lama ulama dulu mengaji? Tamam? Tak cukup dengan apa yang kita ada sekarang ni. Kena mengaji sungguh-sungguh. Mengaji pula dengan ahlinya. Bukan pakai ikut dan saja. Faham? Dia rasa duduk di pondok, boleh ikut 2 kelas, 3 kelas ya. Terus kata, dah boleh dah ni. Untuk nak dakwah ni. Karena Nabi sebut dalam hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau 1 ayat. Ya, disuruh untuk kita berdakwah. Dakwah bukan mesti dengan cara kita jadi tok guru pada waktu itu. Dakwah ni umum, luah. Dia tak sama dakwah dengan mengajak. Dia 2 benda yang berbeza. Mengajar perlukan kepada kepakaran. Kalau dakwah, ya umum. Kita semua boleh buat untuk suruh orang buat baik. Dan itu disuruh dalam agama. Ayah tidak perlu sampai tahap dia nak kena jadi tok guru dulu baru nak suruh anak dia sembahyang. Kalau tidak, tak ada. Anak-anak tak tok guru tak payah suruh sembahyang. Sebab saya bukan tok guru. Apa nak suruh anak saya sembahyang? Saya bukan alim. Gila ke apa? Disuruh kita suruh anak kita sembahyang tadi, kan? Tuntutan dalam syarak untuk ayah suruh anak dia sembahyang. Tak disyaratkan ayah tadi mesti alim kabir, jadi tok guru besar, mufti. Mufti satu negeri pun seorang saja. Kalau tunggu jadi mufti dulu jenuh lah. Nak suruh anak sembahyang, dah tidak disyaratkan. Untuk dakwah tidak ada masalah, siapa pun boleh dakwah. Tapi nak bercakap dengan ilmu, bukan semua orang. Kena bezalah 2 benda tu. Hak tu tak boleh nak beza. Bila orang tegak, katanya orang dengki, orang hasad. Bukan orang hasad. Orang pesan jangan takut masuk neraka nanti. Hak tu saja. Mengaji terang mana?
Yang semua benda nak cakap ni. Sampai semua hukum akan dia tak tahu nak tak ada modal dah semua. Lain kali buat keluar semua soalan pun nak tanya, tanya. Buat keluar kali jadi mufti terus pada waktu tu. Ajaib. Anak-anak muda lah ni ajaib. Dan tidak boleh ditegur. Kalau ditegur akan bermusuh dengan para guru. Hatta para guru pun dia akan musuh. Itu bukti kata apa? Tidak ikhlas sebenarnya dalam menuntut ilmu. Tak ada ikhlas pun sebenarnya. Mengaji untuk nak mendapatkan pujian daripada orang ramai. Nauzubillah min zalik, dan moga Allah Ta'ala lindung kita semua daripada perkara tersebut. Dan ini pesan kepada para anak muda agar jangan gopoh-gapoh. Adab para murid sebelum dan setelah pengajian. Para murid beri penuh perhatian. Fahami sebelum hadir pengajian. Ini murid pula. Para murid ketika nak datang dalam pengajian, yang pertama, berikan perhatian penuh ketika gurunya mengajar. Dan pahami sebelum hadir pengajian. Maknanya murajaah terlebih dahulu. Ini yang kurang kepada para murid sekarang. Tidak ada muzakarah, tidak ada murajaah. Datang ke kelas terus tanpa ada murajaah sebelumnya, tanpa ada muzakarah sebelumnya. Kalau bahasa kita di universiti dan seumpamanya dipanggil study group. Study group tu dia akan wujud waktu dekat nak periksa ya. Misalnya. Tak di pondok sepatutnya study group ni setiap hari. Dan dia ada istilah muzakarah, murajaah. Itu murajaah bagi diri sendiri, muzakarah ramai-ramai. Tamam? Sebab tu hayatul ilmi muzakaratuh. Hidup ilmu tadi adalah dengan muzakarah. Karena ketika seorang tadi muzakarah, kalau ada 3 orang bermuzakarah, bermakna telah berkongsi 3 otak pada waktu tersebut. Berbeza dengan murajaah hanya seseorang saja. Waktu dia baca seorang-seorang dia, berbeza dengan pandangan dia ketika mana dia membaca dengan 3 orang. Dan waktu tu dia akan lebih mendapatkan sisi pandang yang berbeza. Mungkin dia salah faham. Tapi ketika tidak ada muzakarah, maka ketika itu murid tadi akan terbina dengan diri dia sendiri. Kecuali dia akan bertanya kembali kepada guru dengan kefahaman tersebut, maka itu ia juga diberkati dan tidak ada masalah. Tapi banyak mana murid yang selalu bertanya pada gurunya pada setiap masalah. Sebab itu perlu kepada teman sepengajian yang duduk dan kemudian berbincang bersama-sama tentang masail yang mereka kurang faham dalam majlis. Dan ketika itu baru boleh itrah as-su'al, ditanyakan soalan kepada guru ketika mana di dalam pengajian. Tidak cukup bacaan sekali, cuma ulangi berkali-kali takkan lupa. Ini kata ulama, mengulang dalam bacaan itu adalah lebih baik daripada 1 kitab, lebih baik daripada kita membaca 10 kitab tetapi tidak mengulang semula kitab tersebut. Tapi kalau baca 10 buah kitab, setiap kitab diulang 10 kali, ini memang tabahur betul lah orang tadi. Tapi kalau kata 1 kitab saja kita baca dan kita ulang 10 kali kitab tersebut. Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu membaca kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, guru beliau, dikhatamkan sebanyak 500 kali khataman. 500 kali. Ada ulama yang membaca Sahih Bukhari sampai 1000 kali khatam Sahih Bukhari dibaca. Dan kata Imam Al-Muzani, setiap kali bacaan saya terhadap kitab Risalah Imam Syafi'i, setiap kali itu saya akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Setiap kali baca, dapat lagi yang lain pula, kata dia. Seolah macam tidak pernah baca sebelum itu. Ajaib tulisan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Saya pernahlah sekali di Mesir dengan sahabat saya, pergi ke maqam Imam Syafi'i, baca kitab Ar-Risalah di depan maqam Al-Imam Syafi'i. Kata para masyayikh, kalau siapa yang nak faqih dalam mazhab Syafi'i, kena pergi baca dan khatamkan mana-mana kitab dalam mazhab Syafi'i. Dan lebih baiknya kitab Imam Syafi'i sendiri di maqamnya Al-Imam Syafi'i. Jadi saya pergi buat dengan kawan saya. Daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Kami duduk dekat maqam tadi. Baca kitab Ar-Risalah itu pun tak habis. Setengah saja kitab Risalah dibaca. Dari 10 pagi sampai 10 malam. Berhenti solat dan kemudian sambung balik baca. Lepas tu solat lagi sampai isyak. Lepas isyak 10 malam, tengah malam. Habis dah teksi kawasan tu. Kawasan dia masuk dalam sikit. Tapi saya pergi dengan kawan saya tu, Pak Ndok, Ustaz Akmal, kami pergi 2 orang baca. Makanan tak bawa, pom tak bawa. Pergi baca kitab saja. Sebab tepi-tepi tu ada kedai, kalau lapar kita pergi makan lah. Macam itulah lebih kurangnya. Tapi akan terberhenti lah untuk nak pergi makan. Alhamdulillah, waktu tengah duk baca,
Tengah baca aja, metam tengah lapak saja. Sekali ada orang akan main hantar nasi. Ada orang main hantar roti, nasi ada dalam tu, ada daging. Ini biasanya kalau jadi kenduri-kenduri ya buat macam tu. Nah, ada lah kedai-kedai jual Allah, tapi main hantar kami lah. Lepas tu bagi buah sebiji, bagi ayam kotak. Lepas tu sekali lapak pula, main lagi makan. Ada makanan lagi, makanan petang pula. Dijamu. Masya Allah. Kata masyayikh, kalau pergi lawat maqam para awliya dan dijamu pada waktu tersebut dengan makanan, yang menjamu itu adalah sahibul maqam. Sahibul maqam itu yang menjamu. Soalnya dia reda dengan kita pada ketika tersebut. Ini kalau Wahabi dengar melompat tentang biar pergi ke mereka. Saja tu saja cerita tu. Memang nak pergi dia melompat kan. Biar pergi ke mereka lah. Yang penting kami dah baca dah. Dan alhamdulillah barakahnya tadi dirasai. Walaupun saya tidak selesai bacaan kitab risalah tadi di depan maqam al-Imam Syafi'i, tapi kami menyelesaikan bacaan kitab Matan Abi Syuja' di depan maqam al-Imam Syafi'i dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Kami sempat khatam Matan Abi Syuja' dibaca dalam 2 majlis di depan al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan bacaan daripada guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Dia yang baca dan kami dengar depan maqam al-Imam Syafi'i 2 kali majlis. Dan waktu ketika mana majlis tersebut berlangsung baca, kemudian ada satu kali malam tu saya jumpa dengan Syekh. Saya pernah sebelum bacaan kitab tu, saya beritahu kat Syekh, kata, Maulana, saya teringin nak satu jubah Syekh. Saya nak simpan, saya kata. Jubah guru saya lah, Syekh Ahmad Mamduh. Dia kata, saya nak simpan satu jubah Syekh, kata. Saya pergi sebut tu depan kawan-kawan Arab. Kawan-kawan Arab waktu tu habis kelas pengajian Ghayatul Usul, Syarah Lubbul Usul, kitab Usul Fiqh karangan Al-Imam Zakaria Ansari di Masjid Taqwa dekat Muqattam. Habis kelas tu saya beritahu kat Syekh, ada kawan saya Arab 2-3 orang itu. Lepas tu kawan-kawan Arab ni pun kata, kalau kami benar. Lepas tu Syekh tarik saya pergi tepi. Saya kata, minta apa depan orang? Minta depan orang. Sekali habislah baju aku. Ya. Syekh gelak, lepas tu Syekh pun senyap. Syekh kata, tak apa, aku akan bagi hal lebih baik daripada tu lagi kan. Lebih baik daripada baju aku ni. Saya pun tak apalah. Saya anggap tu sebagai kata-kata semangat lah daripada Syekh untuk Syekh. Kalau Syekh bagi, bagilah. Kalau Syekh tak bagi, tak apalah. Jadi selepas bacaan lepas beberapa 1 bulan selepas tu baca kitab Matan Nabi Syuja'. Lepas tu bacaan kedua. Syekh letakkan tarikh, kita akan baca pula pada kali kedua untuk khatam kitab Matan Nabi Syuja' depan Imam Syafi'i sekian waktu. Pada hari khatam, kemudian Syekh panggil saya. Habis khatam kitab ni, pakat main salam dengan Syekh. Syekh pun dah bagi ijazah semua. Saya pun main salam dengan Syekh. Lepas tu Syekh panggil saya, mai dekat. Nah, ni Syekh bisik kat saya, ini aku hadiah dekat hang macam hang minta dulu. Minta baju kan. Tapi ni aku bagi yang lebih baik lagi daripada baju aku. Kamu tahu baju siapa ni? Jubah luak Kakula. Jubah luak yang mahal tu. Jubah tu harga dia kalau sekarang ni lebih kurang dekat kalau dibuat waktu tu lebih kurang dalam 700 ke 800 genih Mesir waktu tu. Kalau lah ni harganya lebih kurang dalam RM500 Malaysia lah, lebih kurang jubah tu. Lepas tu saya kata, kamu tahu jubah siapa ni? Ni jubah Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Jubah Mufti Mesir tu. Dia kata Maulana Syekh Ali bagi hadiah jubah ni dekat aku. Dan aku simpan jubah ni untuk bagi ke anak aku. Tapi bila aku tengok satu hari hang sebut kat aku benda tadi, anta aghlam li, kata, min ibni, kata, kamu lebih mahal daripada anak. Jadi aku bercadang bagi kat kamu lah hadiah ni, dia kata. Kamu lebih berhak untuk dapat hadiah ni. Maka dia bagi hadiah tu sampai sekarang ada kat saya lah. Jubah Syekh Ali Jumaah tu ada di rumah saya. Saya pun jarang-jarang pakai jubah tu, segan nak pakai. Ada di rumah saya jubah Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, hadiah daripada Maulana Syekh Ahmad, hadiah daripada Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Syekh Ali bagi dekat Syekh Ahmad bagi dekat saya, ada kat rumah saya. Rupanya minta yang ini akhlak para masyayikh, dan diminta yang sakan dah, dia bagi hak sakan lagi, masya-Allah. Hak lebih berharga dalam hidup dia. Dia kata ni berharga sungguh bagi diri dia, tapi dia kata tak, saya bagi kat kamu lah. Dia kata, ada jubah tu ada di rumah saya.
Jadi kami sempatlah khatam matan Abi Syuja' di depan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Mesir sampai di maqam Imam Syafi'i itu cuba buat apa yang dilakukan oleh para ulama dan para aulia. Ini dilakukan. Dan kami pernah khatam kitab Hasyiah Imam Bajuri di Masjid Al-Imam Syafi'i bersama dengan guru kami Maulana Syekh Ahmad Ifat rahimahullahu ta'ala, yang dikhatamkan oleh Syekh Ali Jumaah bidhahullah. Syekh Ali Jumaah yang mai khatam majlis, dan kemudian setelah beberapa bulan lepas tu, beberapa setahun ataupun 2 tahun selepas tu, Maulana Syekh Ahmad wafat, dibunuh. Waktu ketika mana Husni Mubarak jatuh tu, beliau dibunuh dalam perhimpunan di Medan Tahrir. Dia dibunuh dengan ditembak di dada beliau ketika dalam perhimpunan tersebut. Maulana Syekh Ahmad anak murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, antara murid kesayangan Maulana Syekh Ali Jumaah, dan kami sempat khatamkan kitab tadi dengan beliau di masjidnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bijiwari Al-Imam Syafi'i, dengan bersebelahan dengan Imam Syafi'i dan bersebelahan dengan Sayyidi Al-Imam Zakaria Ansari radhiyallahu anhu. Baik, sambung baca. Tidak cukup bacaan sekali, cuma ulangi berkali-kali takkan lupa. Jadi saya cerita tadi kerana Imam Muzani baca 400 kali, 500 kali bacaan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita pun macam tu sepatutnya. Para murid jangan berpada dengan sekali saja bacaan. Kalau dah mengaji di pondok kitab Al-Ajrumiyah, Syarah Ajrumiyah, Mukhtasar Jiddan ke, Imriti ke, baca syarah Tuhfatus Saniyah ke, jangan dicukupkan dengan satu sahaja. Ulang lagi baca 3 kali, 4 kali, sehingga menjadi sajiyah, menjadi darah daging bagi murid tersebut. Jika ditanya bila-bila masa pun, perkara tadi akan boleh dikeluarkan. Hatta kalau tidur pun, kalau gerak bangkit, boleh ulang balik kitab tadi. Menghafaz tanpa memahami maksudnya, itu bukan tujuan pengajiannya. Kalau menghafal sahaja tapi tidak memahami maksud daripada hafalan tersebut, maka itu bukan tujuan pengajian. Sebab itu, karena kefahaman dan hafalan, kata Ibnu Sina, ini adalah benda yang tidak boleh bergabung. Diddan la yajtami'an, katanya. Al-hifzu wal fahmu diddan la yajtami'an, dia kata. Dia dua perkara yang berlawanan, yang tidak akan boleh bergabung sekali. Ajaib, no? Lepas tu ada orang yang kuat ingatan dia, tapi kadang-kadang faham dia kurang. Jangan bagi contoh dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ujubatiz zaman. Ini tidak boleh dibandingkan. Tak boleh kita bagi contoh dengan Imam Abu Hanifah. Tak boleh kita nak bagi bandingan dengan Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, kerana mereka ni adalah misal yang tidak ada bandingannya. Karena ramai lagi orang pada zaman dia tak sama macam dia. Jangan kata kita, hak zaman dia pun tak ada macam dia. Kita nak bagi contoh. Bagi contoh macam mana hak zaman dia, hak kemah-kemah pun tak macam dia. Dia tu sebagai misal yang luar biasa terus. Dia tak boleh kita duk kata, kamu bagi tahu kat anak murid kita, awak je lemah sangat ingatan kamu ni, Wildan, contoh, kan? Kena jadi macam Imam Syafi'i. Oh, kemah sangat. Awak yang duk cakap tu siapa dia? Muslim Az-Zanji? Imam Malik? Yang cakap tu Imam Malik kah? Kata ke Imam Syafi'i? Kita pun tak tahu mana. Betul, suruh anak murid kita jadi macam Imam Syafi'i. Oh, kemah. Itu buat bandingan pula. Tengok Imam Syafi'i punya hafalan. Baca kitab kena tutup sebelah. Kalau tidak, masuk dua-dua sekali. Baik, berapa ramai orang zaman Imam Syafi'i yang macam tu? Imam Syafi'i seorang je. Jadi tidak boleh untuk kita katakan tu sebagai misal yang boleh digunakan untuk semua orang. Karena beliau adalah keajaiban zaman yang tidak ada misal seperti beliau. Tamam? Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa di antara hafal dengan faham, ini benda yang tidak boleh bergabung sekali. Lepas tu kadang ada anak murid kita yang ingatan kuat kalau hafal, tapi faham lambat. Masuk mantik saja, dia jam terus, pergi ke langit. Tenganga mulut-mulut tak tahu nak apa. Tapi kalau suruh hafal, laju dia hafal. Ada yang macam tu. Tamam? Ada yang hafal dia laju, masya-Allah. Ini diakui oleh para ulama, antaranya Ibnu Sina dan seumpamanya. Tamam? Sebab tu umur hafalan adalah ketika kecil, ketika tidak perlu kefahaman. Itu waktu kecil ni kena hafal. Waktu yang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ini waktu hafalan. Hafal betul-betul waktu tu. Karena mereka tidak perlu kepada memahami. Dan selepas tu baru memahami kembali apa yang telah dihafal. Karena waktu dihafal ketika kecil tadi, ingatan dia akan kuat sungguh. Itu
cara yang disusun oleh para ulama terdahulu. Beza dengan kita sekarang. Kita bagi anak kita masuk tahfiz umur 13, 14, 15. Kawan tu dah otak dia nak faham dah. Lepas tu dia lambat. Dan kalau dapat pun dia akan jadi mungkin ambil masa dan seumur. Kecuali illa man rahimah rabbuh. Nah, kita mula hafal Quran masuk sekolah, masuk tahfiz dan seumpamanya umur 13, 14, 15, 16, 17. Lepas tu duk main kat sekolah tanya, awak yang anak saya lambat sangat? Kemah macam dia hafal Quran. Kalau nak kata macam tu dekat tok guru, ustaz yang duk ngajak anak dia dengan Quran tadi ni, ayah tu dia kena hafal dulu. Kalau ayah dia hafal, insya-Allah ayah dia takkan tanya. Hak tu. Yang biasa duk tanya ni hak tak hafal tu. Dia kena ayah tu main duduk sekali di tahfiz tu, hafal kali dengan anak dia, tengok seminggu, tengok banyak mana dia boleh. Lepas tu baru komplain. Awak anak saya lambat ni. Awak anak saya tak boleh. Ustaz ajak apa? Kepala otak dia. Dia ingat hafal Quran ni, supaya dengan ambil Quran, potostik, bubuh dalam kepala otak anak dia. Lekat dalam otak macam tu. Potostik, kerak kepala anak dia ni, ambil retah tu, bubuh dalam tu. Kalau itu, dia ambil retah. Ambil Quran tu, jolok masuk dalam kepala. Macam tu. Dia ingat macam tu hafal Quran. Dia ingat senang. Lepas tu budak hafal Quran, kadang-kadang dia punya, dah budak besar, umur dah 13, 14, 15. Dia punya perangai dia luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Dia pun boleh masuk dalam mesin basuh. Dia masuk dalam mesin basuh naik atas kepala dia. Semua macam-macam perangai kalau kita ditemui. Betul Wildan masa hafal Quran tu. Betul ya? Dia tahu. Ya. Speaker duduk atas bumbung, orang tak boleh naik. Boleh kemek speaker. Ajaib budak-budak tahfiz ni. Dia punya guna karamah dia tu. Dia tengok speaker tu, kemek speaker. Speaker tu orang nak naik pun tak boleh, tapi boleh kemek speaker tu. Tempat depa lah, tempat tahfiz. Ni kita kalau umur depa dah besar susah sebenarnya. Ketika umur kecil, depa tak ada lagi pemikiran. Waktu tu senang. Budak ni ayah kata pi kutak hafal Quran, dia akan boleh pi ikut dengan pandangan tadi. Tapi kalau anak tu dah 13, 14, 15, dia ada pandangan dia dah. Dia dah ada dia punya cara hidup dia sendiri. Apatah lagi ada handset di tangan dan seumpamanya, yang tu lebih berat lagi dah pada waktu tu untuk disusun anak tadi. Tamam? Lepas tu kita kena kembali balik macam cara para ulama dulu. Saya di pondok di Zawiyah, mula tahun depan insya-Allah bulan 1 saya akan buka kutak untuk kanak-kanak. Kutak untuk hafalan Quran dengan matan. Tapi untuk budak-budak kecil. Tapi saya buka dekat kampung saya ya. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti mak ayah duduk di kampung tu. Mesti kena duduk kampung saya. Sebab apa? Sebab anak-anak bukan duduk asrama. Ini tak ada asrama. Budak kecil umur 4, 5, 6 tahun, 7, ini kena mak ayah dia duduk dengan dia. Aku boleh main tak kutak tu. Tak boleh duduk asrama. Itu akan merosakkan budak tu pula. Saya cukup tak setuju. Sekolah ambil budak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Paling saya tak setuju. Kenapa? Kerana ini merosakkan kanak-kanak tersebut sebenarnya. Merosakkan zaman kanak-kanak tadi daripada menjadi anak yang memerlukan kasih sayang kepada ayah dan ibunya lebih lagi pada waktu tersebut. Dia perlu kasih sayang mak ayah dia lagi, bukan untuk mengaji. Kita ni terlalu obses sebenarnya. Kita ni terlalu obses. Nak anak kita jadi Imam Nawawi. Tapi kita ni bukan pok Imam Nawawi. Itu kena ingat. Faham? Tapi kita nak bukan main. Baca kita Imam Nawawi, baca kita Imam Syafi'i, kita tu, kena jadi macam ni. Saya kena hantar anak saya ni umur 4 tahun, kena pergi duduk tahfiz dah. Tinggal anak teriak wah dia lari balik. Buat tak tahu tak apa, kena jadi insya-Allah dia jadi Imam Syafi'i ni. Dia tengok jadi PI duduk bawah. Tu, uni bawah titi, tension dengan pak dia sendiri, marah dengan ayah dia sendiri. Kenapa? Kerana ayah dia telah rosakkan dia ketika dia kecil. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala pilih dia untuk jadi. Tapi tak ramai macam tu. Ramai akan rosak sebenarnya. Saya pernah mengadu berani kepada guru saya, Maulana Syekh Ahmad, waktu anak saya umur 3 tahun. Saya tanya kepada Maulana Syekh Ahmad, saya nak masukkan anak saya di tahfiz di mana di Mesir ni? Saya kata, Syekh, saya nak masukkan anak saya ni. Umur dia berapa? Syekh kata, umur berapa dia? Umur dia baru 3 tahun. 3 tahun? Muhammad, kamu jangan rosakkan anak kamu, kata dia. Bagi dia jadi budak. Bagi dia tahu, kata dia tu pernah lalu zaman budak. Betul tak, tuan-tuan? Kita ni jadi macam lah ni. Awak waktu kecil dulu mak ayah kita masuk kita tahfiz ataupun duduk pondok daripada umur 4 tahun kan? Allah Ta'ala yang akan atur benda tersebut. Jangan kalut sangat. Sabar saja. Bagi kasih sayang dulu kat anak tadi. Duduk dengan dia dulu. Sebab tu kutak kalau pondok di kampung di Mesir dan seumpamanya,
atau di Zawiyah, di tempat saya, mak ayah kena duduk di kampung. Mereka pergi ke Kutak, balik rumah. Pergi Kutak, balik rumah. Duduk dengan mak ayah, makan dengan mak ayah apa semua kali. Tak ada asrama. Tak boleh buat asrama. Itu akan merosakkan budak-budak tu. Kecuali anak yatim nak buat macam mana yang tu. Mak ayah tak ada. Tu lain cerita tu. Sama? Yang ni dah ada mak ayah lagi, maka kena disusun anak tadi dengan begitu. Saya bercita-cita kalaulah ada Kutak tadi di seluruh negeri. Di Penang ada Kutak satu, di apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, di Kuala Lumpur ada Kutak lagi. Kutak tadi macam mana? Duduk di rumah, mak ayah pergi kerja, hantar, tapi bukan pergi hantar hadanah, dia bukan hantar pergi mengasuh. Tak, budak tu pergi mengaji. Ni bukan pergi mengasuh, budak tu pergi mengaji. Saya kira pergi hantar anak umur 2 tahun baru duduk merangkak, dia pergi hantar dah. Dia kata mengasuh boleh kot no? Oh, bukan mengasuh ni. Ni mengaji. Belajar hafal Quran, dia akan mengajak membaca dulu, dia hafal Quran dan kemudian dia akan hafal matan. Hafal matan Aqidatul Awam, hafal matan Tuhfatul Atfal dalam tajwid, hafal matan Sirah, hafal matan Alfiyah Ibnu Malik, sampai Alfiyah Ibnu Malik, sampai Nahwu. Cukup umur dia nanti, dia masuk pondok pula. Waktu masuk pondok tu, ingatan dia dah mantap dah. Dia dah kuat dah ingatan dia dengan matan-matan dia hafal. Budak hafal matan, tak sama macam orang tua hafal matan. Dia waktu dia besar, dia akan ingat lagi matan yang dia hafal waktu dia kecil. InsyaAllah. Waktu saya dah test dah anak-anak saya, yang Kutak di Zawiyah, sampai lah waktu tengah duk main-main ni pun, kalau suruh ulang balik matan, masih ingat sampai lah. Walaupun tak mengulang dalam masa 1 bulan, 2 bulan. InsyaAllah masih ingat lagi. Kuat ingatan dia. Sebab dia pun budak-budak. Habis kalau kita, insyaAllah hafal 5 baik, rasa banyak dah. Esok suruh ulang balik, terapuk habis semua 5 baik tu. 5 rangkap ya, terapuk habis semua. Sebab tu penting kena ada benda tadi dalam sistem pendidikan Islam ni. Perlu dilakukan macam tu. Sebab apa saya ambil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Kerana 7 tahun biasanya mak ayah dah tahu dah anak dia, atok dah anak dia nak masuk sekolah rendah, kena ada UPSR. UPSR pun dah hazah dah tak ada dah. UPSR pun dia mak dia nak UPSR juga. Nak masuk UPSR, lagi nak kena ada PMR, nak kena masuk SPM dan seumpamanya. Ya, kita raikan benda tersebut kerana keperluan zaman macam tu. Orang bukan sama semua, tapi kong-kong dia tidak lepas waktu kecil dengan hafal Quran, dengan hafal matan. Kalau Allah Ta'ala rezekikan 4, 5, 6 tahun, 3 tahun tadi dia boleh hafal 30 juz. Kalau Allah rezekikan dengan kebaikan dengan perkara tersebut. Itu rezeki. Allah Ta'ala bagi itu rezeki. Tapi yang kongkongnya, dia dah ada dah permulaan dia, ada dah Aqidatul Awam dalam kepala. Dah ada dah sebahagian matan-matan dalam kepala dia. Dan dia dah boleh dah mengaji bahasa Arab. Boleh sebut dah perkataan Arab tadi dengan biasa. Lidah dah jadi ringan dah untuk sebut bahasa Arab. Lepas tu permulaan dia akan sampai Burdah Al-Imam Al-Busiri untuk lughah dan hubbin Nabi. Cinta pada Nabi dan lughah sekali. Kerana Imam Busiri dia punya susunan dia dengan lughah yang luar biasa. Bahasa yang luar biasa. Itu belajar di Kutak di Zawiyah, hafal Burdah Al-Imam Al-Busiri selepas kitab Aqidatul Awam. Tamam. Baik, kemudian tanda murid itu ikhlas dengan guru. Tamam. Jadi kalau hafal saja tanpa memahami, itu tidak berpada kepada para murid, khususnya yang telah dewasa. Ni macam santri Zawiyah dah besar-besar dah. Kalau hafal saja tidak faham, maka itu tidak memadai. Dia perlu kena faham juga. Tapi kalau diberi pilih antara faham dengan hafal, mana lebih utama? Kalau dia kata saya hafal lambat, tapi saya lebih suka untuk faham. Tak apa, faham lebih utama. Tapi jangan jadi alasan lah. Jangan dibuat alasan. Tak gitu Alif Najmi. Jangan dibuat alasan. Kata saya ni lambat faham. Saya lambat nak hafal. Tapi faham saya boleh insya-Allah. Saya malah nak hafal. Bukan tak mau hafal. Tak ingat. Bohong. Boleh. Kita ni orang panggil apa, suka merendahkan diri kita dulu. Saya pernah perkara yang sama berlaku pada diri saya sendiri. Saya maklum pada guru saya Maulana Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Mamduh bagi kat saya buku tentang Quwwatuz Zakirah, kekuatan ingatan. Bagi terus buku hadiah dekat saya. Bukan, dia suruh saya baca. Buku tu payah cari juga. Di Mesir pun payah cari bahasa Arab. Dia bagi suruh saya baca buku ni dalam masa 1 bulan untuk selesaikan kitab tadi, dan bagi balik dekat dia. Kamu kata kamu tak kuat ingatan, kamu baca buku ni tengok macam mana. Ni kamu bagi alasan saja sebenarnya. Kamu hanya cuma mencipta alasan untuk kamu tidak mau menghafal. Memang sungguh pun. Dan kita ni juga tidak fokus banyak. Kita tak fokus. Itu alasan pertama kenapa tidak hafal, kerana kita tidak fokus. Baik.
Tanda murid itu ikhlas dengan guru, diulang pengajiannya tidak jemu. Ni kalau murid ni ikhlas, maka dia akan mengulang-ulang pengajian tadi, tidak akan jemu. Setelah itu diulang bacaannya hingga lekat kuat di otak zihinnya. Jadi dia akan ulang pula. Pada baca, maka dia akan ulang bacaan tadi sehingga lekat kuat pada otak zihin atau dalam akalnya. Muzakarah para murid itu perlu, dengan cara ini menghidupkan ilmu. Hayatul ilmi muzakaratuh. Ilmu itu hidup dengan muzakarah. Beradablah ketika lontar pandangan, jika salah akuilah kesilapan. Jadi waktu ketika muzakarah ada adab dia. Ketika mana kawan kita bagi tahu pandangan, dan pandangan tadi ternyata bercanggah dengan apa yang kita pegang, dan kita pula memang dah salah pada waktu tersebut, maka akui kesilapan kita. Ucap terima kasih kepada teman kita tadi. Dan itu kadang dalam muzakarah akan berlaku perdebatan, dan kadang-kadang berlaku tinggi suara dan seumpamanya. Yang ini perlu dihidupkan sebenarnya dalam majlis para penuntut ilmu dengan muzakarah, ataupun dipanggil mubahasah, untuk bahsul ilmi. Bahsul ilmi perlu dilakukan. Bagi satu masalah, bincang daripada kitab mana diambil. Sekongkongnya setiap yang diucapkan tadi atau yang dibincangkan tadi ada dia punya rujukannya, di mana tempat diambil, bukan hanya cakap semata-mata cakap. Dan kalau kita tersilap, akui kesilapan kita. Jika masih tidak jelas perbahasan, bertanyalah pada guru, jangan segan. Jadi kalau tak jelas juga, maka bawalah perbahasan tadi ke dalam majlisnya guru, untuk guru tadi pula menentukan dan menjelaskan kepada kita tentang masalah tersebut. Baik, terakhir, adab tinggal di madrasah. Yang ni saya nukil daripada kitab yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah radhiyallahu taala anhu, dan jarang ataupun tidak banyak kitab yang membahaskan tentang masalah ini. Tapi saya nukilkan juga sebahagian saja, tidak semua saya masukkan. Adab tinggal di madrasah ataupun di pondok. Wahai teman, sila ambil perhatian, tinggal di madrasah ada peraturan. Ikutilah apa yang dah ditetapkan oleh mudirnya atau yang mewakafkan. Jadi ini penting. Untuk seorang tadi ketika mana dia berada di mana-mana madrasah, hendaklah dia mengikuti syarat yang telah diletakkan oleh mudir, atau syarat yang diletakkan oleh pewakaf. Kalau seorang guru yang masuk ke pondok untuk mengajar di pondok tersebut dengan mengambil saku hati daripada wakaf, maka perlulah dia mengikuti syaratnya pewakaf tersebut. Contoh, kita pergi duduk di satu pondok ataupun di satu mahat tahfiz. Pewakaf tadi masih hidup lagi, dan kemudian ataupun dia telah wafat, tapi dia syaratkan di sini kena mengaji kitab At-Tibyan sebagai permulaan, ataupun untuk mengaji adab bagi Quran kena mengajak Tibyan. Pewakaf tadi letakkan syarat tadi, maka wajib bagi guru yang mengajar di situ, yang nak mengajar tadi, kena baca kitab tersebut. Tadi letak kitab khusus. Kata di sini saya letakkan gaji ini untuk apa? Dibaca Sahih Bukhari pada setiap pagi selepas subuh. Maka kena buat macam tu. Baca Sahih Bukhari pagi-pagi. Sebab apa? Sebab pewakaf letakkan syarat. Kenapa kata ulama? Karena syaratul waqif kanassi syari'. Karena syarat pewakaf adalah seperti nas syara'. Jadi kita kena ikut apa yang dia sebutkan tadi. Tak boleh buat pandai-pandai. Pewakaf tadi kata, ini saya buat mahat tahfiz, kita pergi tukar jadi pondok pengajian, marahlah dia. Dia kata saya dah letakkan syarat dah. Saya kata ni jadi tahfiz untuk budak hafal Quran. Yang kita pergi mengajak kitab waktu tu. Dia kata tak cukup mengaji Quran saja. Lah, tengok keadaan budak tu macam mana. Umur 9 tahun. Pergi buka kitab kitab bahasa Arab ke, kitab Jawi apa semua kali ni. Kadang bukan masa dia lagi pada waktu tersebut. Kita yang obses. Tamam? Betul nak buat pondok ni kena buat umur besar-besar dah sebenarnya. Ya, ada budak-budak kecil yang boleh mengaji, tapi kita akan guna juga contoh orang tua-tua dulu. Kata ada tok guru dulu mengaji 15 tahun mengaji dah. Berapa orang lepas tu hak jadi tu dia seorang tu ya. Hak 15 tahun tu, hak umur zaman dia tu seorang tu je tu ada jadi tok guru pun. Hak kawan dia lain hak 15 tahun pergi mana habis? Dia ya jadi tak boleh jadi contoh itu. Dia tu anugerah Allah Ta'ala bagi dia macam tu. Tapi umur biasa apa orang mengaji? Al-Imam Nawawi mengaji umur 19 tahun. Ini umur biasa orang mengaji. Pengajian peningkat tinggi ni biasanya umur macam tu.
Betul dah sistem pendidikan Malaysia kita susun tu 13 tahun boleh duduk asrama. Sampai umur 17 tahun. 18 tahun, 19 tahun, ya, hak tu dah masuk peringkat tinggi, dia boleh masuk universiti. Betul dah umur tu sebenarnya. Betul. Cuma masalah dia umur 19 tahun kita sama macam umur 9 tahun zaman dulu. Hak tu ya. Otak macam tu. 19 tahun umur, tapi otak masih 9 tahun. Tauhid hak orang dulu mengaji umur 9 tahun. Kita baru 19 baru nak mengaji. Hak bagian tauhid tu. Nahu syarak. Itu kita tadi ambil contoh no. Al-Imam As-Suyuti tulis kitab tafsir Jalalain umur berapa tuan? Imam Suyuti tulis tafsir Jalalain tu. Dia sambung kitab Imam Jalaluddin Mahalli. Umur berapa? Umur berapa bang? Ha? Umur berapa bang? Tahu tak umur berapa? Agak-agak umur berapa? 50? 60? Umur 21. Imam Suyuti tulis kitab tu umur 21 tahun. Masa dia siap kitab Jalalain tu, umur dia 21 tahun. Tuan-tuan agak-agak dia mengaji, bila boleh tulis tafsir tu? Tuan-tuan ingat tafsir Jalalain tu senang tak? Kalau senang, orang pakat baca di masjid semua. Tafsir Jalalain. Yang nak baca, dia pakai baca kitab apa? Ikut suka mereka. Tafsir Hamka. Itu senang, bahasa Melayu. Kenapa tak baca Jalalain? Takut jadi jalan lain. Imam Jalaluddin Suyuti sebut kau lain, dia sebut jalan lain. Tapi Jalalain. Jalalain, Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti, jadi Jalalain. Yang kita baca jadi jalan lain. Pergi. Umur 21. Kita umur 21 duduk mana waktu tu? Saya 21, baru di Azhar tahun 1. Nahu syarak tunggang terbalik walaupun mengaji kuliah Islam. Saya kelas nahu kalau di kuliah Islam dulu tidak. Tidak sebab apa? Sebab saya tak tahu kenapa kena mengaji. Apa ni? Ilmu apa ni? Fa'il marfu' ni apa ni? Tidak. Ustazah tak gerak. Ustazah biar pergi dia. Biar pergi dia lah. Punyalah ustazah baik. Ustazah baik. Jadi dia pun tak tegak kita lah. Pergi ke Azhar. Tahun bila saya boleh nahu? Saya pergi ke tiap-tiap Jumaat saya Imam Syafi'i. Tiap-tiap Jumaat saya akan ke maqam Imam Syafi'i. Dan saya akan doa di maqam Imam Syafi'i, moga Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada saya dengan nahu ni. Saya bila pergi kelas masyayikh, khususnya Syekh Imam Ifat, saya tak nampak apa tu. Penin. Saya ingat tak perlu nahu ni. Nahu apa? Baca kita Arab, balik buka kamus. An yantaqib. Sudah. Buah baris budak lah belakang. Li nafsih. Kalau tak ada baris lah, kita tak ada baris, dia hantam baca semua, lepas tu balik buka kamus. Kan senang tu. Try tengok sekali. Pi kali memang tak lepas pi. Ingat boleh buka kamus, rupanya tak boleh buka kamus. Kamus hanya untuk faham, ambil kalimah dia saja. Tapi tetap tak faham kitab tu dia tulis apa. Sebab kitab perlu kepada baris. Kalau tidak jadi tunggang terbalik. Tak tahu mana maf'ul, mana fa'il. Tak tahu mana apa ni majrur, tak apa, senang lagi. Itu pun bukan semua hak duduk selepas huruf jar dibaca kasrah. Tak semestinya. Jadi bila jadi macam tu, pergi ke kelas Syekh Imam, duduk dalam kelas dia, lagi saya tak faham apa yang saya syarah ni. Ni bahasa Sanskrit mana pula ni? Dia syarah pula dengan lebih mendalam. Ajaib dia. Akhirnya tiap-tiap hari saya doa di maqam, tiap-tiap Jumaat saya akan pergi ke maqam Imam Syafi'i dan doa di situ. Hinggalah Allah Ta'ala temukan saya dengan seorang guru yang mengajar saya dengan ilmu nahu Seliau. Saya mengaji mula ilmu nahu Seliau dulu. Seliau, Tuan Guru Haji Ali Seliau. Mengaji hafal matan, hafal tu dia punya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Dia bagi nahu jari. Kena hafal. Lepas mayang orang wirid la ilaha illallah subhanallah 33 kali, kita huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Tu lepas mayang. Lepas tu mengaji dalam masa 1 tahun. Setahun saya mengaji kitab tu, setengah kitab. Tiap hari saya akan pergi seminggu sekali pergi rumah dia. Bila periksa di Azhar, saya akan pergi seminggu 2 kali. Alang-alang dah pergi periksa, sambung terus pergi rumah dia. Al-Fadhil Ustaz Yusni, Husni. Ustaz Yusni dah meninggal dah. Allah yarhamhu. Beliau dah wafat. Saya pergi mengaji dengan rumah dia di rumah Johor, Abidin. Dia orang Johor.
Jadi lepas saya mengaji itu, setengah kitab, alhamdulillah, nampak sikit kenapa kena baca macam tu. Tapi pun masih lagi tak bila dah pulih sikit tu, Allah, semua benda naik i'rab. Lalu naik bah, tengok kataan i'rab. Lalu tengok, kenapa baca macam ni? Allahumma ghfirli zunubi. Zunubi naik i'rab apa pula? Waftahli abwaba. Abwaba naik i'rab apa? Fadlik naik i'rab apa pula? Semua kerja naik i'rab dia. Kalau tulis tak betul sikit je, kerja nak komplain. Dah. Faham? Masa tu dia mula naik semangat macam tu. Lepas tu pergi mengaji dengan Masyaikh Arab. Dan alhamdulillah guru saya Maulana Syekh Ahmad kenalkan saya pula dengan guru saya mulia Maulana Syekh Ali Saleh. Syekh Ahmad Maulana telefon Syekh Ali Saleh sendiri. Syekh Ahmad tanya kat saya, "Kamu mengaji nahwu dengan siapa?" Saya pun beritahu saya mengaji nahwu adalah kitab ini sikit-sikit macam tulah. Tuhfatus Saniyah, lepas tu Tanqih Az-Zahariyah, kemudian mengaji Syarah Imriti dengan Syekh Ali Saleh di masjid. Tak apa. Syekh telefon terus. Depan saya Syekh telefon. Saya ingat tahun bila? Tahun 2009. Tahun 2009 waktu tu. Saya dah 5 tahun di Azhar waktu tu. 5 tahun tuan-tuan ni. Tapi saya rasa tak ada apa waktu tu. Lepas kenal dengan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad telefon Syekh Ali Saleh, dia habaq kat Syekh Ali Saleh. Maulana, saya ada anak murid saya seorang namanya Muhammad daripada Malaysia. Saya ingat lagi Syekh telefon dekat mana sampai lah. Saya ingat kat mana telefon pun saya ingat. Dekat mana? Dekat jalan nak pergi ke Masjid Azhar. Di depan Hospital Sayyidina Hussein. Jalan tu. Ada depan bank lah ni, bank HSBC. Depan tu lah Syekh telefon sambil duduk jalan. Saya kata ni ada anak murid saya namanya Muhammad daripada Malaysia, nak minta kalau boleh Syekh terima dia jadi anak murid mengaji dengan Syekh. Syekh pun kata nanti dulu aku tengok dulu waktu. Dalam masa beberapa hari lepas tu Syekh Ahmad telefon saya balik. Syekh Ahmad kata, "Abshir, gembira kepada kamu wahai Muhammad, berita gembira, Syekh Ali Saleh terima kamu jadi anak murid, main mengaji di rumah." Boleh dah, alhamdulillah. Saya pun pilah mula mengaji. Mengaji apa? Qatrun Nada tu. Pergi. Dia Qatrun Nada. Sebab saya kena tumpang ada seorang lagi kawan saya nama Hamid, anak kepada Habib Omar Jilani. Datang daripada Mekah, dia main duduk 6 bulan. Saya pergi ikut kelas dengan Habib Hamid. Kami mengaji dua orang kami. Habib Hamid jadi orang alim kabir lah ni. Masya Allah, tabarakallah. Duduk di Mekah. Jadi kami pergi mengaji dua orang. Saya tumpang aja. Hak tu lagi jam saya. Tak jam kau mengaji Qatrun Nada tu. Walaupun tu Qatrun Nada, maksudnya titisan daripada air embun, tapi saya tak dapat apa titisan pun. Penin macam. Habis ikut je lah, ambil barakah. Ikut juga kelas tadi. Dan kemudian sampailah akhirnya Syekh buat kelas dengan saya seorang. Masa kelas seorang itulah saya mula balik daripada bawah. Tuhfatus Saniyah saya khatam dengan Syekh Ali Saleh 4 kali. Kemudian baca Tanqih Az-Zahariyah, kemudian baca Syarah Qatrun Nada, kemudian baca Suzuruz Zahab, syarahnya Al-Imam Ibnu Hisham, kemudian baca kitab Ibnu Aqil selama lebih kurang 4 tahun, dan kemudian sambung dengan kitab sampai Ibnu Aqil. Saya mengaji sampai Ibnu Aqil. Habis Alfiyah Ibnu Aqil. Berapa tahun semua tu tuan-tuan? Hampir 10 tahun. 10 tahun saya berulang ke rumah Maulana Syekh Ali Saleh hafizahullah taala untuk mengaji ke semua peringkat kitab nahwu tersebut sampai peringkat yang muntahi, yakni Ibnu Aqil. Pun tak muntahi lagi sebenarnya tu. Tu masih permulaan bagi mutawassit. Pengakhiran mutawassit. Muntahi apa dia? Tu nak kena naik kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib saya hadir di Masjid Azhar dengan para masyayikh. Kemudian ada lagi kitab lebih tinggi daripada tu lagi, Ashmuni. Hak tu lagi tinggi lagi daripada syarahan Ibnu Aqil, syarahan bagi kitab Alfiyah yang lebih tinggi daripada tu lagi. Rahmat Allah Ta'ala kepada para masyayikh kita. Kalau tidak kerana kesungguhan mereka dan juga perhatian mereka, kita ni tak jadi apa pun sebenarnya. Tapi yang pentingnya kita tu bukan hanya sekadar hanya bangga dengan guru kita dan seumpamanya, tapi kita tak mengaji dan tidak tatbik dengan bacaan. Nak tatbik bacaan. Kena baca kitab tak ada barih. Jangan berpada kita ada barih. Beli kita tak ada barih, try baca tengok boleh ke tidak boleh. Yang tu yang berlaku. Dan kemudian yang saya berlatih dengan Maulana Syekh Ali Saleh, Syekh Ali Saleh akan suruh saya baca kitab di depan beliau. Kitab-kitab yang saya baca dengan beliau yang tidak ada barih, saya baca dan beliau tegur. Beliau orang tak nampak, mata dia tak nampak. Syekh Ali Saleh. Dia kalau baca kitab, dia akan tengok sampai macam ni. Ni, kat ni. Tak. Dia tak nampak. Tapi semua dalam kepala dia. Dia kata Ibnu Aqil ni aku dah baca ratusan kali, kata dia.
Sampai duduk dalam kepala dah semua syarahan Ibn Aqil. Saya tak baca lagi, dia sambung dah bacaan. Maulana Syekh Ali Soleh, Masya Allah, ajib, min ujubatis zaman. Kemudian bila saya baca dengan dia, bila dia akan duduk, kalau dia akan kata, ulang balik. Ain tani. Bila suruh ulang tu saya tahu dah, baris saya salah. Kalau dia suruh ulang tu maknanya baris saya baca tu salah. Jadi saya jangan duk baca balik baris tu. Kalau baca baris tu balik, memang dia akan marah. Jadi murid kena kerti. Saya pun buat macam tu juga kepada para santri di Zawiyah. Kalau baca tak betul, saya akan suruh ulang balik. Ulang balik, kena tukarlah baris tu. Kalau tak suruh ulang balik tu, maksudnya baris tu betul lah, insyaAllah. Tapi kalau suruh ulang balik, ada di kalangan santri, mana? Tak ada. Baca juga baris tu, memang nak kena. Tu kena. Kena marah. Baik. Sambung. Solat berjemaah. Tengok ni. Ikutilah apa yang dah ditetapkan oleh mudir atau yang mewakafkan. Atau yang mewakafkan. Ikut yang macam tu. Solat berjemaah hendaklah dijaga. Wirid, zikir dan salawat jangan lupa. Ni. Orang yang duduk di madrasah, di pondok, ini yang perlu ditekankan, iaitu berkenaan dengan solat jemaah, berkenaan dengan wirid, berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan salawat dan seumpamanya. Ini adalah perkara yang menjadi rutin dan kewajipan bagi para pelajar dan para gurunya. Menjaga adab dengan jiran tetangga, itu yang diajar oleh Nabi kita. Wahai guru, perhatikanlah muridmu, jangan murid conteng arang di mukamu. Guru kena melihat dan juga memerhatikan ahwal muridnya, dan jangan sampai muridnya menyebabkan gurunya jadi malu kerana akhlak para muridnya tersebut. Pergaulan hendaklah dijaga rapi, jangan biar muridmu menjadi sapi. Jangan sampai murid jadi sapi, jadi lembu. Pergaulan kena jaga, jangan jadi lembu. Ni menyondol ekor ni, menyondol ekor ni. Galak, gedik, gatai, semua ada. Jadi kena jaga anak murid kita jangan sampai jadi sapi, dan jangan jadi sapi juga dengan makna jangan jadi bodoh seperti lembu. Walaupun lembu tidaklah dinisbah kepada bodoh tadi, kerana lembu tidaklah juga disifatkan dengan ilmu, kan? Tapi itu sebagai misal sahaja. Sama. Jagalah kebersihan tempat tinggalmu, itu bukti kamu kasihkan nabimu. Jika kamu ingin dikasihi teman, jangan ambil barang tanpa kebenaran. Ini adab di madrasah. Panjang lagi sebenarnya adab di madrasah, masih banyak. Kalau madrasah tadi tempat tinggalnya 2 tingkat contohnya, disebut dalam kitab Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Siapa yang akan tinggal di tingkat yang tinggi, yang tinggal di tingkat bawah. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya pengajian zaman dulu sudah bertingkat dah bangunan dia. Orang dulu pun dah ada bangunan tingkat dah sebenarnya. Jadi salah kalau ada orang kata pondok ni mesti kayu ya. Tak kena. Pondok ni manhaj. Pondok bukan kira dengan kayu ke dengan batu. Batu ke kayu tu adalah perkara yang bukan zatiat bagi istilah pondok tadi. Pondok adalah manhaj. Apa yang dipelajari di tempat tersebut, apa yang diambil. Ada guru, ada murid, ada manhaj. Itu baru dikira sebagai pondok. Bukan dengan bangunannya. Bangunan itu hanya sebagai infrastruktur yang ada dalam pondok, yang mengikut kepada keadaan semasa dan juga keperluan pada zaman tersebut. Zaman dulu ya, tok guru buka tanah, panggil orang kampung pergi mugak. Lepas tu dah hang pugak, ambil lah kawasan mana nak buat pondok, nak main mengaji. Aku hak ni bahagian surau, bahagian masjid. Yang ni apa nak buat, buatlah keliling ini. Tak ada plan apa, tak ada apa semua sekali. Sebab apa? Sebab tanah masa tu dengan ihya'il mawat, maksudnya kamu boleh hidupkan tanah tadi yang tidak dihidupkan. Lah boleh ke buat macam tu? Mana boleh? Pi kok ni tanah orang, pi ke kanan tanah orang, pi ke depan tanah orang, pi pugak macam mana tanah orang semua. Masuk ke bukit, tanah kerajaan. Cari mampu. Akhirnya Tok Guru kena gari masuk dalam berita TV Hijrah. Tuan guru curi pokok. Mampu. Buat pondok. Tak pasal ya. Tapi kalau tokek balak curi pokok, hak tu sampai lah tak kena tangkap. Tok guru pergi tebang pokok satu je, contohnya, tu pun pokok tak besar mana pun. Hanya nak buat pondok kecil saja. Kena tangkap masuk berita sampai 3-4 hari. Tulis pula Tok Guru pondok pergi ambil pokok. Cuba hak tokek balak pergi ambil tengok. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bayar mahal. Tu dia panggil dualism, kan? Jika kamu ingin dikasihi teman, jangan ambil barang tanpa kebenaran. Tu tengok orang dulu nak duduk di atas, apa dia? Orang yang larat naik atas duduk di atas.
Hak duduk di bawah biasanya orang yang muttaham. Kata ulama yang muttaham. Muttaham dia yang dituduh dengan tuduhan yang tak baik. Contohnya, budak ni ada masalah. Dia kena duduk bawah. Dan jangan duduk dekat dengan pintu keluar pondok. Dia kena duduk tengah-tengah. Kalau dia lalu, orang semua akan nampak dia lalu. Kalau dia bawa balik barang apa-apa, dia akan lalu dulu depan guru. Dia akan lalu dulu depan tak. Dia akan lalu dulu depan kawan-kawan dia. Jadi dia tak boleh sembunyi barang-barang kesalahan yang dia akan bawa. Macam tu disusun ni dalam kitab ni. Ni bila zaman bila ni? Tahun 733 Hijriah. Dalam tu dah disusun, dah disebut. Anak murid yang muttaham, maksudnya yang ada masalah di pondok tu, tempat mana dia nak kena duduk. Jangan duduk tepi pintu, sebab senang dia nak apply. Duduk tepi pintu pondok, tiap malam hilang. Lagi, yang duduk di bawah juga, orang yang mustaghil dengan ilmu. Orang nak tanya soalan apa semua, duduk di bawah senang. Orang tua duduk di bawah. Hak yang muda-muda duduk di atas. Nak naik tangga pun ada disusun dalam kitab ni. Siapa nak naik dulu, siapa nak turun dulu. Kita ada benda tu dalam adab. Tok guru kalau kata ustaz, cikgu duduk di sekolah, turun daripada tingkat atas ke bawah. Anak murid potong tok guru. Faham? Potong kalau kita tolak dengan ustaz kali nak kena nak pergi kantin, takut lagi mi goreng tu habis. Dia tak kira apa dah. Baik, tapi mana yang lebih dahulu sebenarnya kalau nak turun tangga? Kalau nak turun tangga, ya anak murid kena turun dulu. Tok guru turun kemudian. Jadi anak murid kena turun dulu. Sebab apa? Sebab takut tok guru kalau tersadung jatuh atas anak murid dia. Anak murid bukan boleh sambut pada waktu tu. Dah faham? Kalau naik tangga bagi tok guru naik dulu. Anak murid naik kemudian. Kenapa? Karena tetap guru lebih tinggi daripada anak murid dalam dua-dua keadaan. Waktu turun, tok guru tinggi, anak murid duduk bawah. Waktu naik, tok guru tinggi, anak murid duduk di bawah. Tu cara orang dulu. Nak naik tangga pun diajar. Orang lah salam dengan tok guru kat tangga, dia duduk atas, tok guru duduk bawah. Hebat. Faham tak orang Masjid Mustaghfirin? Ni ustaz mai, tok guru mai duduk kat tangga, dia salam dah, dia duduk atas. Sihat lah. Kemah dia. Yang tok guru baru duduk buang kasut, dia duduk atas tangga ni. Salam, tangan duduk macam tu. Kemah. Shake hand pula tu, dia ketak pula tangan tok guru tu. Prok dia macam tu. Hei, kemah ni. Tahu lah tok guru silap pun. Tarik macam tu terus. Sebab tu ada sebahagian murid kalau dia mengaji kitab adab ni, dia akan beramai terus. Bila tengok dia tok guru duduk bawah, dia akan bagi tok guru tu naik. Ataupun dia turun tangga dulu, duduk sama dengan tok guru dia, barulah dia akan salam. Ataupun dia akan bagi tok guru tu naik dulu satu anak tangga, dia turun pula, dia akan salam dengan tok guru pada waktu tu. Macam tu sekali. Ini adab ni ambil mana ni? Ini hulu lebih-lebih lah. Ini semuanya daripada adabnya para salihin dan para awliya dan para sahabat dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Dan kesemuanya akhlak. Jika kamu ingin dikasihi teman, jangan ambil barang tanpa kebenaran. Ni, kalau duduk di pondok nak ambil barang orang, minta izin dulu. Jangan pakai hantam ambil saja. Minta izin dulu. Kecuali kalau kawan tadi memang kita ketahui dia ni memang baik dan boleh bagi kebenaran. Tahu dah. Ayat pun dalam TI, kalau kita pergi minum pun dia boleh tulis nama dia dah. Tapi kita tahu dia bagi, tak ada masalah. Tu tak apa. Tapi kalau kawan tu dia kita tahu dah memang pekin. Bukan sangat kedekut, pekin. Yang jenis ni jangan duk gagah ambil lah, kena minta izin dulu. Kata saya nak minum air sikit boleh tak? Baru dia tahu, boleh. Ambil bayar balik ni lah. Hal jenis tu kan. Hak jenis beli telur ayam, kalau nak goreng, sepapan duduk dalam loker dia. Sepapan dalam dia punya bilik dia saja. Okey apa? Okey kerana tak mau bershare dengan kawan-kawan. Itu telur aku. Telur hang. Share apa? Mana boleh share telur kan? Kata dia kan. Sebarkanlah salam dan ni hukum dia apa ni? Hukum tadi kita sebut, ambil barang seseorang kalau kita tahu dia akan bagi izin, dia dah bagi izin ataupun dia ni memang akan bagi izin, maka hukumnya adalah harus kita ambil dan minta izin selepas tu dibenarkan. Kalau tak tahu, hukumnya haram. Ingatlah, sebarkanlah salam dan juga senyuman. Ini pengikat hatimu dengan taulan. Orang yang berakhlak mulia dikasihi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Tamam? Penutup. Tamat sudah nazam ini, hai saudara, nazam adab untuk anak cucu kita. Amalkanlah isinya, jangan dilupa, pasti lahir generasi yang mulia. Ku bermohon pada Tuhanku yang Esa, berilah manfaat, moga jauh siksa.
selawat dan salam buat yang mulia Sayyiduna Muhammad insan berjasa. Walhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya karang kitab ini di Mesir, pada tahun 2000 berapa ni saya tulis ni, saya tak ingat dah. Ada 2 kali saya karang kitab ni, pada 1441 Hijriah. Tamam. Kemudian saya sambung balik pada 2020 9 Rejab. Saya sambung semula. Ada selesai kitab ni pada 2020. Yang ini lebih kurang 2 tahun yang dulu. Dan alhamdulillah kita telah selesai bacaan kitab ini pada malam ini. Alhamdulillah. Saya ijazahkan kitab ini kepada tuan-tuan semua untuk dibacakan kepada keluarga dan juga dibacakan kepada teman-teman insya-Allah. Jadi saya sebagai mengambil manfaat ataupun sebagai mengambil faedah untuk tidak terhenti. Jadi kita baca muqaddimah kitab ni saja. Hak kitab malam ni, hak baru kita akan baca pada bulan depan. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita akan baca kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Masih lagi dalam bab adab, tapi ini adab menziarahi para salihin dan para ulama, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat. Karena ramai orang lah minat melawat Tok Guru, tapi kadang dia tak jaga adab ketika mana melawat, menyebabkan dia terkurang ataupun tidak mendapatkan manfaat ketika ziarah tersebut. Jadi saya baca sahaja muqaddimahnya, tidak syarah pun. Saya baca saja untuk kita tamatkan perbahasan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Menziarahi para salihin sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat mempunyai adab yang perlu diraikan oleh para penziarah. Ini bagi memastikan agar ziarah tersebut dicatat penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Ini kerana ziarah tanpa adab itu akan menatijahkan biadab. Orang yang biadab tidak akan dilayan di atas permaidani hamparan, namun akan dihalau tinggal bersama binatang ternakan. Tamam. Man asa'al adaba fil hadrah atau fil bisat turida ilal ba'. Siapa yang berburuk adab ketika di atas permaidani, dihalau dia duduk di pintu. Wa man asa'al adaba fil ba' turida ila siyasatid dawa. Siapa yang buruk adab ketika di pintu, dihalau dia bersama dengan binatang ternak. Ini disebut oleh para sufi, para ulama. Maknanya benda itu kalam yang daqiq sebenarnya, iaitu siapa yang tidak beradab fi hadratillah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dihalaukan di pintunya. Jadi di pintunya saja. Pintunya siapa dia dengan hadratillah? Pintunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak akan boleh orang tadi beradab di hadratillah, melainkan kena lalu pintunya dulu. Siapa pintunya? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu buruk adab dengan Sayyidina Rasul, turida ila siyasatid dawa. Kamu akan duduk dengan binatang ternak saja. Tak layak lagi untuk duduk dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak duduk dengan junjungan besar, maka kita tidak akan masuk ke hadratillah, tidak akan mendapat ma'rifatullah, tidak akan mendapatkan pancaran hakikah dengan jalan apa sekalipun kalau tidak beradab. Jadi orang tadi mendapat ma'rifah kerana dengan adab yang telah dia amalkan. Semoga risalah kecil ini yang saya namakan dia Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, atau nama lainnya Irsyaduz Zairin ila Ziyaratis Salihin, ada 2 nama kitab ni, menjadi panduan buat para penziarah agar mendapatkan manfaat serta berkat di dalam ziarah yang mereka laksanakan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-faqir ila afwi rabbihil azim, turabun tahta aqdamil ulama wal awliya. Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dan berikan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca kitab ni pada pertemuan akan datang. Kita sambung terus nanti pada perbahasan adab-adab berziarah, yakni menziarahi awliya yang masih hidup. Saya mulakan dengan yang hidup dulu. Nanti saya akan ceritakan balik sejarah kenapa saya menulis kitab ini dan kenapa sebab saya menyusun berkenaan dengan bab-bab tersebut, insya-Allah taala pada pertemuan pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Al-Mustaghfirin
yang sudi menjemput lagi saya ke sini dan memberikan peluang kepada saya bersama dengan para jemaah. Mohon maaf hari ini panjang sikit. Saya ambil masa. Tu Haji Zabidi kata, Ustaz nak cakap sampai subuh pun tak apa. Kalau macam tu, kalau saya tak faham tu, maksudnya buta perut lah orang panggil kan. Jadi saya faham tu, tapi saya ambil masa juga, lebih juga sikit, kerana nak bagi faham dengan apa ni, bacaan kitab ni bagi selesai dengan baik insya-Allah. Jadi setakat tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf, dan juga kita ada kenduri hari ni kata Haji dah. Ada kenduri dah. Apa dia? Burung unta. Apa? Bukan dah. Ingat jamu burung unta kan? Apa yang ada ni kita makan lah. Nah, makanan dalam majlis khatam kitab ni, dan dalam majlis khatam kita akan baca doa. Dan ni antara kata ulama, barakatul majlis fi akhirih. Berkat majlis itu pada akhir majlis tersebut. InsyaAllah, moga kita dapat barakah pada majlis ini dan diberikan dengan keberkatan, kefahaman dan adab yang luar biasa. Tidak cukup dengan hanya sekadar belajar saja tapi tidak diamalkan. Yang penting kita amalkan adab tersebut, dan moga kita menjadi, dan kita, ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita menjadi orang yang beradab dengan ilmu dan ahlinya, dan beradab dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi beradab dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثيرا نوال حسنا في علي قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, kitab ini ini bacaan yang kedua. Pertama saya baca di Langkawi baru-baru ni, itu pun baca sikit saja. Jadi ini kalau kata kitab ni dibaca secara mempelajari satu persatu, maksudnya ni masjid pertama lah yang baca kitab ni. Saja tu nak bagi sedap tu. Tapi memang sungguh lah. Ini bacaan pertama di Pulau Pinang dan juga di Semenanjung. Sebab yang kita baca dulu di seberang pulau. Ini Semenanjung, ni kali pertama baca. Masjid Ustaghfirin jugalah. Cara nak apa ni orang bagi Jack Haji Zabidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.